Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Ihsan selaku pensyarah bagi kursus KPP 3014 dan rakan sekalian. Nama saya Hanis Hanani binti Ishak. Penghasilan video ini bagi memenuhi tugasan individu iaitu ulasan kritis di dalam skop pembelajaran dan tingkah laku pelajar. Setelah beberapa carian dan kajian dibuat bagi melaksanakan tugasan ini, saya telah memilih jurnal yang bertajuk Minat Tingkah Laku Destruktif dan Gaya Pembelajaran Murid Bermasalah Pembelajaran di Sekolah. Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2021 yang ditulis oleh Dayang Julida Abangtar dan Muhammad Izzuan Mahmud. Kertas konsep ini bertujuan untuk membincangkan tentang minat, tingkah laku destruktif dan gaya pembelajaran bagi murid bermasalah pembelajaran di sekolah. Gaya pembelajaran merupakan pendekatan atau cara bagaimana seseorang itu belajar dalam memperolehi pengetahuan. Namun, masalah tingkah laku yang amat membimbangkan di kalangan murid sekolah sehingga menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Maka, kertas konsep ini telah memberikan penekanan bahawa yang pertama, kepentingan gaya pembelajaran yang sesuai untuk murid bermasalah. Yang kedua, pendekatan pengajaran guru hendaklah sesuai dengan gaya pembelajaran murid. Dan yang ketiga, gaya pembelajaran yang dikenal pasti melalui kajian-kajian lepas dapat membantu guru memilih gaya yang sesuai dengan murid. Terdapat 3 pernyataan masalah yang saya dapat rangkumkan iaitu yang pertama, masalah tingkah laku berlaku dalam kalangan murid di aliran perdana dan juga murid bermasalah pembelajaran, terutamanya pelajar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD. Secara tidak langsung, tingkah laku ini mengganggu rutin di dalam bilik darjah dan mempengaruhi suasana pembelajaran mereka di dalam kelas. Kedua, guru tidak menggunakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan murid yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran yang membosankan menyebabkan murid tidak berminat dan tidak dapat mengekalkan tumpuan serta sukar untuk mengingat semula apa yang diajar kerana guru kurang peka terhadap gaya pembelajaran murid semasa proses PDPC dijalankan. Dan pernyataan masalah ketiga, tahap penguasaan murid yang pelbagai menyukarkan guru untuk membina bahan yang sesuai. Lebih-lebih lagi, jumlah murid yang agak ramai di dalam satu-satu kelas iaitu antara 30 hingga 40 orang satu kelas menyebabkan guru tidak dapat menyesuaikan kaedah mengajar dengan gaya pembelajaran murid yang pelbagai ragam. Kesan daripada keadaan yang sesak, penyampaian guru yang tidak kreatif menyebabkan murid tidak berminat mengikuti pembelajaran. Terdapat satu objektif kajian menerusi jurnal ini iaitu melihat pengaruh minat dan tingkah laku murid bermasalah pembelajaran terhadap gaya pembelajaran mereka. Menerusi kertas kajian ini, terdapat 3 teori yang berkaitan iaitu yang pertama, teori pembelajaran kognitif. Teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang tingkah laku. Ia juga berkaitan dengan proses mental yang melibatkan pengamatan, pengetahuan dan pemahaman. Sebagai seorang guru perlu menguasai teori ini dan seterusnya mengamalkannya semasa mengajar di dalam kelas bagi meningkatkan aras perkembangan kognitif anak didik. Antara salah satu cara ialah murid perlu diberi peluang untuk menemui hubungan. Pembelajaran penubuhan merupakan satu strategi yang mana menggalakkan murid untuk menggunakan intuisi, imajinasi dan kreativiti secara aktif. Dalam pada itu, guru juga perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan kebolehan kognitif muridnya. Teori yang kedua, teori konstruktivisme Vygotsky. Teori ini menjelaskan tentang gaya pembelajaran murid. Teori ini merupakan salah satu daripada teori pemerolehan pembelajaran iaitu murid sebagai pembina pengetahuan daripada pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Sebaliknya, bukan menerima pengetahuan bulat-bulat daripada seorang guru. Hal ini oleh sebab prinsip teori konstruktivisme adalah pembelajaran guru berpusatkan murid, manakala guru sebagai fasilitator atau pembimbing. Proses pembelajaran adalah melalui bermain penyampaian formal dan bekerjasama dengan murid lain yang lebih mahir. Seterusnya, teori yang ketiga iaitu teori humanistik. Teori ini menjelaskan bahawa manusia mempunyai satu kelebihan, kuasa dalaman atau bakat di dalamnya yang boleh memberi kesan terhadap diri sendiri dan berpeluang menjadikan individu tersebut sebagai manusia yang hebat dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Potensi atau bakat diri yang positif ini sekiranya didorong dengan persekitaran yang baik dan sesuai serta boleh memberi rangsangan dalam diri akan terus berkembang dengan baik. Seterusnya akan melahirkan seseorang yang mempunyai esteem diri yang tinggi. Dengan mengambil contoh di sekolah, jika persekitaran di sekolah mempunyai suasana yang kondisif, guru dan rakan-rakan yang dapat memberi rangsangan positif terhadap murid, maka ini boleh membentuk pencapaian esteem diri yang tinggi di kalangan murid di sekolah tersebut. Seterusnya, 3 kepentingan yang saya dapati menerusi jurnal ini iaitu yang pertama, guru dapat memvariasikan kaedah pengajaran dan bimbingan berkesan. Sebagai seorang guru, perlulah peka terhadap gaya pembelajaran murid. Kaedah penyampaian perlu dipelbagaikan agar murid tidak bosan semasa belajar. Dengan memasukkan humor atau didik hibur, mampu menghilangkan tekanan kepada murid malah mampu menarik minat mereka untuk belajar. Kepentingan yang kedua, mengukuhkan dan merangsang minat murid. Dengan kepelbagaian kaedah pembelajaran yang digunakan, murid-murid akan lebih tertarik dan memberikan pelibatan sepenuhnya untuk mengikuti dan mendapatkan input-input yang disampaikan semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Dan kepentingan yang ketiga, mengubah tingkah laku destruktif kepada positif. Suasana yang menyeronokkan semasa sisi pengajaran mampu merangsang murid untuk terus menumpukan perhatian. Seterusnya, belajar dan keadaan yang terkawal ini mampu membendung tingkah laku destruktif di kalangan murid. Akhir sekali, dapat saya rumuskan gaya pembelajaran dan minat berkait rapat dalam membentuk tingkah laku murid semasa belajar dan tingkah laku murid mempengaruhi kecemerlangan murid dalam akademik. Justru itu, guru perlulah kreatif dalam menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran menarik. Dalam pada itu, guru perlulah mengetahui tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan oleh murid supaya guru dapat menetapkan objektif-objektif atau matlamat tingkah laku yang patut ditunjukkan oleh murid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.